Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al huzna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin sejemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ni kita dapat bertemu. Tuan mau sihat noh. Sampai itu sihat lah tuan noh. Kita berhenti di mana ni tuan-tuan? Ke surat 13 ke 15? 15 kot. Yang saya ingat saya tanda 15 lah. Ustaz, betul? Ya. Ya, yang ke-6. Jadi kita di bawah tajuk bangkit tubuh badan selepas mati. Jadi pengarang dia ada sebut beberapa bentuk manusia yang dibangkitkan di padang mahsyar. Kita duduk di padang mahsyar ni, saya sebut dulu lebih kurang dalam 40 tahun. Tapi dengar 40 tahun rasa sekejap. Tapi sehari sama dengan 50,000 tahun. Sehari sama dengan 50,000 tahun dunia. Sehari sama dengan 50,000 tahun dunia. Begitu kalau apa? Sebahagian ulama sebut sehari sama 1000 tahun dunia. Sebahagian kata sehari sama dengan 50,000 tahun. Dua-dua sebut dalam Quran. Makna dia kalau sehari 1000 tahun, setahun berapa? 365,000 tahun kali dengan 40 dah jadi 3.65 juta. Kali dengan 4 lebih kurang dalam, kita kata 14 juta kot. Betul lah, lebih kurang dalam 14 juta tahun. Itu kalau sehari sama dengan 1000 tahun. Tapi kalau sehari sama dengan 50,000 tahun, oh lagi panjang. Tuan-tuan kali je lah tuan-tuan. Mana dia berapa? Banyak tu, kali lagi 50 tu tuan. 14 juta kali dengan 50. Jadi berapa tu? Banyak tu. Dia jadi lebih kurang dah 100 juta, lebih kurang 600 juta tahun dah. Lebih kurang 600 juta tahun ataupun 700 juta tahun. Itulah masa kita berdiri. Jadi masa kita berdiri di mahsyar tu banyak rupa. Dia bukan dalam satu rupa, kata pengarang. Jadi antara rupa yang kita sebut, yang pertamanya rupa kera, yang kedua rupa babi, yang ketiga yang di apa? Yang dijolok kaki mereka di atas muka. Maksudnya muka di bawah, kaki di atas. Yang keempat dalam keadaan buta. Yang kelima dalam keadaan pekak dan bisu. Ni sebut dah ni, saya ulang balik. Yang keenam, yang ni kita nak bincang, dalam keadaan memamah lidah sehingga terjelir di atas dada serta mengalir nanah dari mulut. Itu yang keenam. Yang ketujuh dalam keadaan kudung kaki dan tangan. Yang kelapan disula dan diangkut di atas kelompok-kelompok api. Kena sula. Sula. Sula cucuk dengan apa? Lembing ke keluar ke mulut. Sula. Yang ke-9 dalam keadaan menjadi bangkai yang terlalu busuk. Yang ke-10 dalam keadaan memakai jubah, baju labuh daripada minyak tanah. Baik. Kita tengok yang pertama, kita dah sebut dah. Yang pertama sebut, orang yang pertama tu atas rupa kera, iaitulah dalam keadaan apa? Orang yang suka menghasut dan melaga-lagakan orang. Orang yang suka bagi orang bergaduh kan. Dia hobi suka orang bergaduh. Jadi dia akan dibangkitkan di atas rupa kera. Itu yang pertama. Yang kedua ialah orang-orang yang makan suap. Ini atas rupa babi, yang suka makan suap dan rasuah.
Ni nanti dalam rupa babi kita sebut dah. Yang ketiga ialah orang-orang yang makan riba. Yang ni pun kita dah sebut dah berkenaan dengan orang yang makan riba. Makan riba dalam keadaan rupa muka berjalan atas tanah, kaki di atas. Yang keempat ialah orang-orang yang zalim dalam memberi hukum. Orang yang zalim memberi hukum. Yang kelima ialah orang-orang yang berasa hairan dan perasan banyak mengerjakan amal-amal kebajikan. Ini orang yang ujub. Orang yang ujub dalam keadaan, yang kelima tadi dalam keadaan apa? Pekak dan bisu. Ujub, ini pun kita dah sebut. Ujub itu orang yang rasa diri dia, dia perasan diri dia. Saya ingat kita berhenti di situ Ustaz, yang keenam bawah tu kan. Jadi ujub ni saya sebut kat tuan-tuan sebelum ni, dia beza ujub, riya, sum'ah, beza. Sum'ah ni orang yang beramal supaya orang mendengar kebaikan dia. Dia beramal tapi dia suka orang sebut-sebut, orang dengar. Itu orang beramal supaya orang dengar tentang amalan dia, kebaikan dia. Jadi makna dia suka bercakap lah. Betul tak? Dia suka bercakap. Malam tadi tahajud, semalam guruh, tengah tahajud guruh punya kuat, saja bercakap. Dia suka bagi tahu. Itulah tujuan dia beramal. Yang kedua, riak. Riak ni beramal kerana orang tengok. Beramal riak ni tengok tuan-tuan. Bila orang tengok dia rajin beramal. Orang tak tengok malah beramal kerana pandangan orang. Pandangan orang. Yang ketiga ujub. Ujub ni hairan diri. Makna dia rasa dia ni cukup bagus ya. Dia rasa dia cukup bagus, dia rasa aku ni syurga firdaus lah. Macam tu lah dia perasan lah. Orang lagi baik dia tak macam tu lah. Lagi baik dia akan jadi lagi tawaduk. Lagi baik lagi tawaduk. Sahabat Nabi yang dijamin syurga semua tawaduk. Sampai ke akhir hayat tawaduk. Para Nabi tawaduk semua. Tu yang Nabi Muhammad SAW beribadah sampai bengkak-bengkak kaki. Padahal Nabi Muhammad jamin syurga lah. Tak ada Nabi-Nabi yang malas beramal. Pasal apa malas beramal? Dah jamin syurga, nak beramal buat apa? Bukan tuan-tuan. Lagi baik, lagi dekat dengan Allah, lagi halus hati dia, lagi rendah jiwa dia. Dia begitu. Sebab tu kita boleh trace ajaran sesat ni. Antaranya lah, dia punya talk share dia tu confirm syurga kalau perasan lah. Dia punya act dia tu, kadang-kadang dia beritahu apa, jangan risaulah, aku boleh tolong hampa nanti di padang mahsyar. Dia boleh tolong ni. Sebab itu cara kita nak trace lah. Sebab semua ajaran tuan-tuan kok mana begitu tengok Nabi-Nabi tuan-tuan, semua merendah diri di hadapan Allah. Baik. Kemudian tuan-tuan, Sayyidina Uthman bin Affan jamin syurga. Tapi Sayyidina Uthman bin Affan kalau pergi ke kubur, dia akan menangis sampai basah janggut dia. Nangis mengenangkan apa yang ada di sana. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tawaduk sampai dia nak mati kan. Sayyidina Abu Bakar kata, aku tak tahu aku ni kalaulah aku menjadi salah satu rambut di atas badan orang beriman, itu mungkin lebih baik. Takut tuan-tuan nak hadapi akan datang lagu mana. Imam Syafi'i rahimahullah bila nak mati kan, dia sebut syair dia panjang. Imam Syafi'i kata apa? Aku tak tahu roh aku ni ke syurga ataupun ke neraka. Tahu tak? Siapa kalau kita jumpa, jangan risau aku ni syurga, nak mati lah. Yang tu tak bagus lah. Kita bagi tahu tak bagus lah. Orang kalau betul-betul bagus, dia lagi halus jiwa, dia risau kok ada kurang dalam beramal. Sebab tu Nabi SAW istighfar sehari 100. Padahal bukan ada dosa pun. Sebab istighfar sehari 100, kata Ibnu Battal, ulama hadis, sebab Nabi-Nabi ni orang yang paling menjaga amalan dia. Nabi lepas sembahyang istighfar, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Biasanya istighfar ni lepas buat maksiat, betul tak? Minta ampun. Nabi lepas sembahyang. Pasal Nabi minta ampun lepas sembahyang? Kod ada kurang. Risau. Saya pernah sebut kat tuan-tuan, Nabi Ibrahim kan, lepas bina Kaabah, yang suruh bina Kaabah tu Allah. Buat apa? Buat Kaabah. Bukan buat masjid, buat Kaabah. Kita duk menghadap. Nabi Ibrahim buat. Bila dah dirikan Kaabah dengan anak adik Ismail, Nabi Ibrahim berdoa,
Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Setelah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail dirikan Kaabah, Nabi Ibrahim kata, ya Allah, terimalah amalan ini. Berapa ramai orang beramal, takkan Allah tak terima kot. Nampak tak? Nabi risau tak terima. Tu para sahabat 6 bulan sebelum Ramadan doa dah, ya Allah sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Habis Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan, para sahabat doa lagi, terima amalan di bulan Ramadan. Kadang-kadang kita tak ingat dah keadaan, terima kot. Tapi risaunya para sahabat. Tu yang Nabi Ibrahim buat masjid, Allah yang suruh, Allah yang wahyukan buat Kaabah. Malah Nabi lagi, Nabi Ibrahim Khalilullah, tapi lepas buat risau pun ada kurang. Doa terima pahala ni. Lagi dekat dengan Allah, lagi halus jiwa ni. Lagi risau ni. Buat dosa sikit, risau. Itu orang dia tuan. Begitu tuan. Buat dosa sikit, minta ampun, risau. Tak macam orang munafik tuan-tuan. Tu Nabi sebut, orang yang betul-betul beriman ni, dia nampak dosa dia seperti batu yang besar yang hampir-hampir jatuh atas dia. Tu orang beriman, takut dengan dosa. Kalau orang munafik ni tengok dosa macam lalat, singgap di hidung, dia gabus je. Lagi tinggi iman seseorang tu, lagi halus jiwanya, lagi takut dengan dosa. Baik. Jadi kita tengok hari ni tuan-tuan. Jadi ujub ni orang yang perasan lah. Dia perasan lah. Ujub ni dia heran diri tuan-tuan. Ubat dia apa tuan-tuan? La haula wala quwwata illa billah. Tu ubat dia. Ubat dia la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya untuk kita buat tinggal maksiat, buat kebaikan, melainkan dengan hidayah dan taufik daripada Allah. Kembalikan semula pada Allah. Apa saja ibadah yang kita buat, maka kita kembalikan balik pada Allah. Ini dengan inayah, bantuan daripada Allah. Supaya sentiasa begitu tuan-tuan. Baik. Kita tengok yang ke-6. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulum fid darain. Yang ke-6 ialah para ulama yang menyalahi bertangan mulut, yang berkata dengan buat, cakap tak serupa bikin. Ini benda yang pada orang yang ada ilmu. Semua orang, ustaz yang mengajar ke, yang tak mengajar ke tuan-tuan, yang banyak ilmu lah. Banyak ilmu. Siapa yang banyak ilmu, dia bercakap tak seperti mana yang dia buat. Ini berat tuan-tuan. Sebab itu antara benda kadang-kadang saya jumpa ada setengah ustaz yang tak mau mengajar. Pasal apa tak mau mengajar masjid? Pasal itulah dia kata, risau kod-kod apa yang aku cakap lain. Ada ustaz yang tak mau ambil apa, dia tak mau ambil vaksin dos ketiga. Saya ada kawan dia orang lepas dos ketiga mati, dia kata. Bila dia baca khutbah sebut ambillah dos ketiga. Jadi dia rasa sebuah salah tu, pasal dia tak ambil dos ketiga. Jadi macam mana dia nak sebut? Masa baca khutbah tu, ni cerita di Penang tu tak? Masa baca khutbah tu, dia pun tak baca lah yang dos ketiga tu, pasal dia pun tak ambil. Risau kok termasuk dalam ancaman. Ada ancaman dia. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura waqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Surah Saf. Wahai orang beriman, kenapa kamu cakap apa yang kamu tak buat? Sebab tu saya, mana-mana ustaz lah belajar ke, kadang-kadang ingat apa saja amalan yang kita nak suruh orang buat, kita kena buat. Terutama yang wajib lah, amalan yang wajib. Segala maksiat yang kita beritahu orang jangan buat, kita jangan buat. Tinggal maksiat tu. Kalau kita terjebak, lekas-lekas taubat. Sebab apa? Kabura maqtan, sangat-sangat besar kesalahan, kebencian, kemurkaan di sisi Allah, kamu bercakap apa yang kamu tak buat. Tu ancaman. Tuan-tuan, dalam ayat-ayat lain pun Allah Ta'ala sebut benda yang sama kan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab fala taqilun. Kenapa kamu apa? Suruh orang buat baik, lupa diri sendiri, betul tak? Suruh orang buat baik, diri sendiri lupa. Antum tatluna al-kitab, padahal kita pun baca Quran, betul tak? Kamu pun baca kitab, fala taqilun. Tak fikir ke? Baik. Jadi termasuk dalam ni tuan-tuan, orang yang menyalahi. Tapi dalam ni makna dia perkara-perkara yang wajib lah. Ulama ni suruh orang sembahyang, dia pun tak sembahyang.
Ulama ni suruh orang keluar sedekah, dia pun tak keluar sedekah. Ulama ni suruh apa lagi tuan-tuan? Ulama ni menggalakkan orang tinggalkan maksiat, dia buat maksiat. Dia dah mengajak jangan rasuah, dia rasuah. Dia dah maksiat jangan makan benda haram, dia makan benda haram. Hak jenis lagu ni tuan-tuan, ni sangat berat di sisi Allah. Malah ada satu hadis yang cukup terkenal, selalu orang baca dalam bab ni lah. Kalau tuan-tuan buka dalam Riyadhus Salihin karangan Imam Nawawi rahimahullah, ada satu bab yang menceritakan betapa beratnya ancaman orang yang bercakap apa yang dia tak buat, dia larang, dia buat. Ada hadis dia daripada Usamah bin Zaid. Dia kata, Rasulullah SAW sabda, kata Nabi, yu'ta birrajuli yawmal qiyamah fayulqa finnar. Pada hari kiamat nanti akan dibawa seorang lelaki dan dilempar dalam api neraka. Bila kena lempar dalam api neraka, fatandaliqu aqtab batnih, kena lempar jatuh, dia punya usus perut ni terkeluar. Usus perut, usus besar, usus kecil ni dia pecah perut dia, terburai. Tapi masih lagi besar kot dengan perut dia. Usus duduk kat luar, usus perut dia. Sakitlah tuan-tuan. Fayaduru biha kama yadurul himar fir raha. Maka dia pun sakit sangat tu. Sebab apa? Sebab bila kena lempar, usus dia terkeluar, sakit. Ni nak tarik masuk balik tak boleh. Maka dia berputar-putar di usus dia, sebab sakit sangat. Nak tarik balik tak boleh. Dia boleh putar ya, tahan sakit di usus perut dia yang duduk di luar. Dah lah kena bakar dengan api neraka, usus pula duduk kat luar, sakit berganda-ganda. Maka dia berputar di usus dia seperti kaldai yang berputar di raha. Dia ada kaldai, dia berputar di tempat apa, orang nak kisar gandum ke apa, dia pakai kaldai, dia pusing, macam tu lah dia. Macam kaldai yang berputar di tempat gilingan tu, sing je. Bila jadi macam tu, ahli neraka tengok pelik. Dia tak macam ahli neraka lain, dia lain. Dia keluar isi perut dan berputar macam kaldai. Ahli neraka fayajtami'u ilaihi ahlun nar. Maka ahli neraka ramai-ramai pergi kat dia. Hadis ni cukup risau tuan-tuan, risau. Sebab tu orang yang ada ilmu kena muhasabah. Siapa-siapa yang ada ilmu kena muhasabah. Orang yang berilmu ni dia ada, tuan-tuan beramal dengan ilmu, pahala tuan-tuan lebih banyak pada orang yang kurang ilmu. Tapi kalau kita buat maksiat dengan ilmu, dosa kita lebih besar daripada orang yang tak ada ilmu, jahil. Jadi bila orang ahli neraka kumpul dekat dia, depa pun kata, ya fulan, dia panggil nama dia lah, nama dia apa-apa bagi, malak, pasal apa hang ni, pasal apa hang jadi lagu ni, gitulah, malak, siapa hang ni, apa masalah hang. Itulah kalau bahasa kita, malak. Atamuru bil ma'ruf wa tanhau anil munkar. Alam takun ta'mur bil ma'ruf wa tanha anil munkar. Bukankah ahli neraka ni kenal dia tuan? Dia tuan-tuan, neraka ni, kita duduk dalam neraka syurga, memori tak hilang. Memori dia tak hilang. Memori kita kat dunia ni tak hilang. Itu specialnya tuan-tuan. Sebab tuan-tuan duduk kat syurga nanti tak bosan. Sebab bidadari akan tanya, dulu kat dunia lu macam mana, makan ke, tidur lagu mana. Memori tu ada dalam kepala. Bau kita rasa nikmat. Betul tak tuan-tuan? Dulu kat dunia susah, banyak cabaran, banyak dugaan. Hidup memang susah. Betul tak tuan-tuan? Hidup macam tu lah. Mana ada hidup senang? Betul tak? Nama hidup ni cabaran banyak, nama pun hidup. Lagi mana kita hidup, ujian tu mai. Jadi kita ujian yang berat kita lalui di dunia dulu, bila kita duduk di syurga ni rasa nikmat. Betul tak tuan? Macam tuan-tuan nak perik, tuan-tuan buat padi, perik semua, sekali dapat hasil 30 tan, tuan-tuan rasa berbaloi lah. Betul tak? Dengan usaha aku dulu. Jadi memori kita kat dunia tu, yang berat, yang pedih, perik tu masih ada. Tapi bila tengok akhirat tu tuan-tuan, yang segala perik-perik dunia tu macam tak ada apa. Rasa remeh je tuan-tuan. Dulu kat dunia kita diuji rasa macam nak lari keliling dunia tuan-tuan, rasa tak mampu nak hadapi. Bila tengok nikmat syurga, hak tu rasa ringan semua.
Jadi ahli neraka pun sama. Memori tu ada, memori kat dunia. Dia berkenai, hang ni lah dulu yang duk mengajar. Tu risau. Hang ni lah dulu yang duk suruh orang buat baik. Bukankah hang dulu ni ta'mur bil ma'ruf, hang duk ajak orang buat benda baik? Tak kira lah yang mengajak dalam surau ke, mengajak di sekolah ke, ataupun yang mengajak apa kat kedai kopi ke, betul kan, kedai kopi berdakwah, ataupun pergi rumah orang kan, jemaah tabligh kan, pergi rumah orang, bagus tu. Ataupun apa-apalah. Sebab orang yang menyuruh kebaikan ni pahala dia tinggi, tuan-tuan. Adal ala khair kafa'ilih. Orang yang suruh buat baik seperti mana orang tu buat. Kita ajak orang semayang, orang tu semayang 40 tahun, pahala dia dapat kat kita. Orang hebat tu. Tentu ajak orang puasa 40 tahun dia puasa, pahala tu dapat kat tuan-tuan. Itu hebat kita mengajak. Tapi kena ingat, ada juga dia punya syarat dia, peringatan dia ada juga. Orang ahli neraka kenal dia, hang ni bagus dulu, tidak, ni bagus. Hang lah seorang dulu kat dunia, hang kerja seorang buat baik. Wa tanha 'anil munkar. Dan hang lah duk pesan kat kami dulu, jangan buat dosa, jangan buat maksiat, jangan buat perkara keji. Orang pun pelik, pasal apa hari ni punya teruk dia, teruk pada orang lain lagi. Ahli neraka kenal dia. Ni yang risau. Na'udzubillah, mana-mana orang yang ada ilmu, ustaz-ustaz yang mengajak di masjid surau, ataupun yang masuk dalam TV, tuan-tuan. Betul tak? Pendakwah selebriti yang mana terkenal kan, terkenal, tengok terlibat dengan macam-macam benda yang bukan, betul tak? Masuk mahkamah dan sebagainya. Macam mana kita nak dapat jawab di hadapan Allah? Jadi dia kata apa? Bila kena lempak dalam neraka, biar ahli neraka kata, hang duduk suruh orang buat baik, cegah orang buat mungkar. Pasal apa jadi lagu ni? Jadi kata laki ni, kuntu amur bil ma'ruf. Dia kata memang dulu kat dunia aku ni memang duk suruh orang buat baik pun. Bagus ya. Wala atih. Tapi aku tak buat pun. Aku suruh orang buat, tapi aku tak buat. Kemudian wa anha 'anil munkar. Dan aku ni memang dulu rajin dakwah orang supaya jangan buat perkara mungkar, benda yang tak elok. Wa atih, tapi aku buat. Ini ancaman yang cukup berat. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi ni bila dia buat hadis 40 Riyadhus Shalihin, dia syarah sikit. Imam Nawawi rahimahullah disebut hadis ni adanya wa'idun syadid, satu janji yang sangat-sangat takut, satu janji buruk yang cukup dahsyat. Pada siapa? Pada orang yang liman kepada alal alim, kata Imam Nawawi. Ini ancaman yang berat yang menakutkan pada orang yang ada ilmu. Ada ilmu banyak, tuan-tuan, tapi buat apa, tuan-tuan? Dia buat dosa. Liman khalafa qawluhu fa'luhu. Orang alim yang cakap tak sama dengan perbuatan. Macam ni. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, besar, sambung lagi, dia kata besarnya dosa orang alim apabila dia buat dosa berbanding dengan orang jahil lain. Kemudian begitu juga orang alim ni, bila dia beramal, pahala dia lebih besar berbanding dengan orang jahil. Orang alim beramal, dia buat ibadah dengan ilmu dia. Dia puasa dengan kefahaman yang 100% tentang puasa. Semayang 100%, dia tahu bab syarat, bab rukun apa semua, dia tahu bab fiqh semayang ni. Orang alim kalau dia beramal, pahala semayang dia tak boleh lawan oleh orang jahil. Tapi ingat, kalau dia buat dosa dengan ilmu dia, dia punya dosa lebih teruk daripada orang yang jahil. Ni dia, tuan-tuan. Macam mana rupa dia yang keenam? Dalam keadaan memamah lidah sehingga terjelir di atas dada serta mengalir nanah dari mulut. Inilah bahaya ulama-ulama cakap tak serupa dengan bikin. Baik. Yang ketujuh, ialah menyakiti jiran sama kampung. Ini dalam rupa apa, tuan-tuan? Dalam keadaan kudung kaki dan tangan. Tangan kudung, kaki kudung. Berapa lama? 40 tahun. Sehari sama dengan 1000 tahun ataupun 50,000 tahun.
panjang tuan-tuan, tangan tak ada, kaki pun tak ada. Jadi orang yang suka menyakiti orang lain, jangan menyakiti jiran tuan-tuan. Kita kena muhasabah apa saja perbuatan kita, jangan sampai menyakiti orang lain. Sebab itu ajaran kita, ajaran Islam ni akhlak. Nabi sebut dalam hadis kan, 3 benda Nabi pesan. Man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Kata Nabi, siapa yang beriman pada hari akhirat, hendaklah dia muliakan jiran dia. Jiran tuan-tuan, jangan sakiti. Apa saja yang kita buat, jangan sakiti hati jiran. Ada setengah orang kadang-kadang nampak macam ahli ibadah lah, bagus, tapi kadang ada je benda dia buat jiran dia tak senang. Contohlah tuan-tuan, kalau di taman tuan-tuan, ada orang dia suka belah kucing. Belah kucing ni bagus lah, tapi kita kena jaga-jagalah, janganlah sampai kucing kita menyakiti jiran. Jangan. Ada setengah orang dia belah kucing yang mahal tu, dia bubur dalam sangkang. Kenalah jaga, betul tak? Taik dia ke apa ke, cuci lah. Ni sangkak tak cuci, taik penuh, bubuh tepi rumah jiran. Jiran bau taik menyala kuat taik dia. Ni menyakiti jiran tuan-tuan. Jiran terasa. Sebab tu kita belah anjing tak boleh. Anjing ni binatang yang ada orang masuk syurga pasal tolong anjing, bagi minum anjing kan. Pasal kita dilarang belah anjing kat rumah. Siapa yang belah anjing di rumah sebagai pet ni macam apa? Haiwan apa? Manja kan. Belah ni tak ada tujuan. Macam belah kucing tu, kita tak ada guna. Belah anjing tu macam belah kucing. Belah kucing tak ada masalah. Sahabat Nabi nama Abu Hurairah, betul tak? Sayang kucing. Walaupun kucing dia tak boleh buat kerja macam anjing. Kucing dia tak macam anjing. Anjing tuan-tuan kalau dia sayang kat tuan-tuan, dia sanggup mati tu. Itu hebat anjing. Anjing kalau tuan-tuan bagi dia makan, tuan-tuan bagi dia makan, dia taat terus. Tak percaya tuan-tuan buat benda anjing bagi makan, dia sayang tuan-tuan. Anjing bagus tuan-tuan. Anjing dia tidur, kalau tuan-tuan dah belah anjing, dia takkan tidur kat kepala tuan-tuan. Kucing jangan, nanti senyap-senyap main tidur atas kepala tuan-tuan. Kadang-kadang cakap lagi, kucing dia bukan haiwan yang haiwan yang setia macam anjing. Anjing hebat. Tuan-tuan boleh baca cerita Hachiko. Tuan dengar Hachiko? Saya tengok cerita tu menangis tu, sedih. Tunggu tuan dia di kereta api. Hachiko ni, anjing ni dipak-awetkan dia ada di Jepun. Profesor tu mati Profesor di Jepun tu dia belah anjing tu. Anjing tu cerdik. Tiap kali profesor dia nak balik dia kereta api, dia jalan pada rumah, pergi saja kereta api, tunggu profesor tu. Hachiko. Hachi tu nama dia, ko tu sayang lah. Hachi yang ku sayang tu, profesor tu bagi nama anjing tu. Dia sayang tu, profesor di Jepun. Bila profesor tu mati di universiti, yang anjing tu tiap-tiap hari duk pergi tunggu dekat stesen kereta api. Bila profesor tu mati, tak balik dah naik kereta api, betul tak? Dah dia mati dah. Yang anjing ni dia duk pergi stesen kereta api tu hampir lebih 10 tahun lah, lebih 10 tahun ke 15 tahun gitu, dia duk pergi stesen kereta api tu. Mula orang tak faham anjing ni nak kenapa. Tiap pagi ada muka dia, lama dia tunggu. Sampai orang tahu, dia ni anjing profesor tu. Dia mati dalam tahun 1936, 1937. Kita pun tak lahir tuan-tuan. Anjing tu mati Profesor tu mati dalam tahun 1920-an, itulah mati. Jadi punya lama tu, sebelum perang dunia kedua tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bila dah orang tahu ni anjing profesor tu, baru dia bagi makan kat dia. Tapi tak bagi pergi sampai mati dia tuan-tuan. Dalam buku sekolah rendah Jepun ada cerita bab anjing ni. Cerita nilai murni kesetiaan dia. Anjing memang macam tu. Tuan-tuan jumpa mana-mana anjing, tuan-tuan bagi makan, dia sayang tuan-tuan. Tuan-tuan orang yang naik gunung naik gunung. Ada setengah gunung belah Selangor, saya lupa nama gunung tu. Bawah tu ada anjing. Bagi makan, dia follow tuan-tuan. Dia jaga tuan-tuan. Kucing dah bagi makan belah tuan-tuan. Tapi pasal apa kita tak boleh buat pet anjing ni? Padahal anjing setia. Banyak cerita kesetiaan anjing ni. Banyak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jumpa rimau pun, dia sanggup pergi lawan rimau, dia mati tak apa. Anjing setia. Dalam Quran pun sebut kita pasal anjing mukallabin, anjing yang dilatih. Quran pun sebut anjing yang dilatih.
Sampai dalam mazhab Maliki anjing tak najis. Mazhab Maliki anjing tak najis. Sebagai ulama mazhab Maliki anjing boleh makan. Tuan-tuan jangan makan pula. Ini cerita mazhab lain tuan-tuan. Kata Imam Malik, dalam Quran sebut anjing ni kalau dia buru, dia gigit binatang tu mati, boleh makan. Jadi kata Imam Malik, ini qat'i. Ini qat'i. Kenapa pula jadi najis pula anjing tu? Maka kata Imam Malik, Tok Guru Imam Syafi'i, anjing bukan najis. Air liur apa semua bukan najis. Sampai macam tu lah. Kecuali air kencing dan berak dia lah najis. Pandangan imam kita, mazhab kita, najis kan? Kena apa? Cuci dengan air tanah. Betul tak? Dengan 7 kali 1 air tanah. Kalau dalam satu lagi pandangan mazhab Hanbali, najis tapi cuci dengan air pun boleh. Yang suruh dengan tanah tu hanya sebagai irsyadi saja. Kalau boleh buat macam tu baguslah. Macam tu lah maksud dia apa? Nasihat hadis tu basuh 7 kali tu maksud dia apa? Sebagai irsyadi lah. Ikutlah dokumen. Tapi dalam mazhab Hanbali tak, Nabi suruh tu supaya bersih lah. Dengan air tanah paling bersih. Kalau ada benda yang lebih power pada air tanah, kelorok ke apa, itu lagi afdal pada tanah. Begitu. Yang penting bersih. Tapi kita pegang mazhab Syafi'i lah tuan-tuan. Pegang kita mazhab Syafi'i. Mazhab Imam Malik, kalau belanji dia pergi gigit binatang tu mati, boleh makan. Adakah nak basuh dengan tanah dulu? Tak payah lah, boleh. Sebab dalam Quran sebut anjing saja boleh buat kerja tu. Sebab tu polis pakai anjing. Tidak, tentera kan nak pakai anjing. Kenapa tak guna binatang lain? Sebab boleh tuan. Burung kutub, tuan burung kutub. Burung kutub dia punya deria bau lebih kuat pada anjing. 60 kali ganda lebih kuat pada anjing. Burung kutub dia boleh hidu makanan ni berpuluh-puluh kilometer. Burung kutub. Kenapa polis tak guna burung kutub? Makan polis sendiri tuan-tuan. Yang besar tu dia memang power. Dia guna anjing. Tapi ada jugalah kelemahan. Orang seluduk ni pun pandai. Macam mana nak bagi anjing ni takut? Pakailah anjing apa pun, German Shepherd ke apa ke, bubuh air kencing rimau. Dia ambil air kencing rimau, letak kat dadah ke apa benda dia buat, bubuh air kencing rimau. Sekali anjing bau, anjing tu pun pergi tobat tak pergi dah. Dia takut. Dia berkenai Raja Rimau. Orang takut, dia kenal. Itu cara dia berbuat. Tu yang rimau mahal. Ambil air kencing dia. Jadi tuan-tuan, kenapa tak boleh bela anjing? Sebab anjing biasanya dia menyakiti orang lain. Contoh tuan-tuan bela anjing, dia sayang tuan-tuan, tapi orang lain, dia garang. Dia tak? Dia serang. Kalau dia tak serang pun dia apa? Dia bersalah. Kan ganggu tu. Ganggu. Kita jadi takut. Sebahagian orang kena gigit. Betul tak? Kena gigit. Budak-budak kadang kena gigit. Dia setia dengan tuan dia, tapi dia serang orang lain. Itu Nabi tak bagi. Nabi kata siapa yang bela anjing sebagai haiwan peliharaan macam kucing tu kan, yang kita sayang lah, dia akan hilang pahala sehari sebesar qirat. Qirat ni sebesar gunung Uhud. Siapa bela anjing sebagai haiwan kesayangan dia, sehari hilang pahala sebesar gunung Uhud. Punca nombor 1 pasal menyakiti jiran lah. Tu belum kira berak kencing dia lagi. Kita cerita bab apa tuan-tuan? Bab tu saja. Dia menyakiti orang lain. Tidak. Dia sakit dia apa, duk menyalak orang terganggu. Itu anjing. Tapi tuan-tuan boleh bela untuk 3 benda lah. Yang pertama apa? Jaga tanaman. Jaga tanaman boleh. Jaga tanaman boleh. Dia boleh tuan-tuan jaga tanaman kan, pandai. Ataupun tuan-tuan buat jaga ternakan, boleh juga. Jaga ternakan. Sebab tu tuan-tuan boleh tengok di YouTube orang bela anjing. Anjing tu dia boleh kontrol ternakan tuan-tuan. Pandai kawal. Tak bagi lari. Pandai dia kawal tuan-tuan. Kita tengok pun kagum, pandai. Anjing tu buatlah tuan-tuan. Nak suruh kucing tobat tak boleh lah tuan-tuan. Anjing boleh. Tu yang kedua. Yang ketiga, jaga apa? Jaga tanaman, jaga ternakan. Contohnya sawit tu kena curi, boleh lah buah anjing tuan-tuan. German Shepherd ke, biar gigit sikit orang curi ni tuan-tuan. Tapi anjing yang paling kuat Kangal Turki punya. Tu anjing yang paling besar dan kuat. Tapi bukan yang paling bijak lah. Tapi itu yang paling kuat. Yang Kangal. Bahayalah orang. Memang bahayalah. Besar tuan-tuan. Besar sungguh. Jadi tuan-tuan, yang ketiga buru. Itu ya tugas anjing. Jadi tuan-tuan kalau ada kat kebun jauh pada orang, tuan-tuan nak belanjing boleh. Tak ada masalah. Dua kat kebun nak belanjing boleh. Biar anjing tu kawal dalam kebun tu. Dia jaga tuan-tuan. Ataupun tuan-tuan ada tanaman. Yang penting
jangan sampai menyakiti orang. Baik. Sebab tu dalam agama Kristian, antara mereka punya moto mereka, love your neighbor, sayangilah jiran kamu. Sebab tu kadang-kadang tuan duduk dengan orang Kristian, kalau dia betul-betul Kristian lah, dia takkan menyakiti jiran lah, orang Kristian lah. Tapi kadang-kadang setengah orang dia tak jaga jiran pun, dia duduk berasap sana, berasap sini. Ada juga tuan-tuan, kita pun pening. Dia tak fikir sangat buat jiran ni, duduk berasap tuan-tuan. Sebagai agama, duduk berasap, dia puja dia punya Tuhan. Tapi kalau Kristian biasanya dia takkan buat lah, kalau dia biasa dia betul-betul amalkan. Sebab itu antara moto Kristian, jangan menyakiti jiran, sayang jiran. Sama dalam Islam, siapa yang beriman dengan Allah, fal yukrim jarahu. Dalam hadis yang lain, fala yu'dhi jarahu, jangan sakiti jiran dia. Apa saja kita nak buat, jangan sakiti jiran. Baik. Pernah zaman Nabi ada satu orang ni, dia suka sakiti jiran dia. Dah nasihat dah, dia sakiti kat jiran ni. Macam-macam dia buat bagi jiran dia sakit, macam-macam disusahkan jiran ni lah. Dah Nabi pun tegur, orang pun tegur, dia perbuatan dia sama, dia sakiti jiran dia dengan lidah dia dan perbuatan dia. Maka Nabi suruh dia buat apa? Bila dah nasihat pun tak makan, semua tak jalan, Nabi kata dekat jiran yang kena sakiti ni lah, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil barang dia semua, barang jiran yang disakiti itulah, yang duduk sebelah-sebelah kan, yang kena sakiti tu, bawa semua barang dia letak kat luar rumah, kemudian duduk di depan rumah. Bila orang lalu tanya, apa siapa letak barang semua kat luar? Jiran aku ni sakiti aku. Macam tu cara ajak. Dah orang tegur, tak jalan, panggil dia dulu tu, beritahu ni jiran aku sakiti aku. Ni orang lalu tanya, apa siapa? Jiran aku sakiti aku. Ada masa sampai tahap tu, hang malukan aku, hang yang jahat. Supaya dia berhentikan kezaliman dia, kejahatan dia, dan jalan nasihat tak jalan. Cara tu je lah kita luahkan perasaan orang pada orang. Tapi jiran tu mestilah kata, hang buruk dengan aku lah, hang ni lah apa, betul tak? Hang yang jahat, hang yang sakiti orang lain. Maka tak jadi salah. Nabi suruh dia buat lagu tu, beritahu kat orang. Bila dia buat lagu tu, jiran ni berubah terus, malu tuan-tuan. Tidak, orang tak tahu betul dia sakiti jiran orang. Bila dia bagi tahu kat orang lalu, dalam bagi tahu, baru jiran tu berubah, baru dia ambil balik barang, tak dalam rumah. Itu yang sebahagian ulama sebut, inilah antara hujah. Kalau kita sedih ke, kita kecewa, kita boleh tunjuk perasaan lah. Tunjuk perasaan tu boleh, macam baru ni tentera ramai-ramai pergi. Tapi jangan buat kerosakan lah. Boleh kita berhimpun, menunjukkan ketidaksetujuan. Antaranya hadis ni dia pakai. Tapi dengan syarat jaga adab lah. Dan jangan buat kerosakan lah, bagi pecah bahata awam ke apa semua ni memang tak boleh lah, haram. Tapi boleh kita bertindak macam tu. Dulu macam sekolah, ada satu sekolah di Penang, marah dengan pengetua, marah dengan PKM, buat banner. Yang happy yang tu maki hamun lah, macam-macam maki hamun. Itu tak kenal lah tu, tak maki hamun. Tapi dia boleh tunjuk perasaan, boleh tunjuk perasaan, tapi dengan beradab lah. Berhimpun ke apa ke, dia ramai-ramai berhimpun cakap kami tak setuju, tapi jangan maki hamun lah. Maki hamun tu salah lah. Baik. Itu yang ke 7. Dalam keadaan buta dan kudung, orang yang sakiti jiran dia. Kita syuruk dah tuan-tuan. Saya baca satu lagi. Yang ke-8 ialah orang yang berahi mengadu-ngadu kepada raja. Yang ni orang yang ni ke-8 jadi apa ni? Yang disula, diangkut di atas kelompok api, yang kena sula, cucuk dengan tombak daripada bawah keluar mulut, di atas api-api di padang mahsyar. Ini orang yang suka mengadu domba pada raja. Mana dia apa? Bahasa kita mengampu lah. Mengampu tuan. Orang mengampu ni memang kita meluat, betul kan? Nyampah. Cuba kita duduk dalam mana-mana syarikat tuan-tuan, ada satu pekerja kuat mengampu, oi pening kepala, betul tak? Pening. Pasal apa kuat mengampu? Biasanya orang kuat mengampu ni malas kerja. Itu dia, kerja malas, mengampu kuat. Pasal apa mengampu? Itu kerap lah kita tengok kat mana-mana lah tuan-tuan, syarikat ke, sekolah ke tuan-tuan, dalam apa-apa lah, bidang politik lagi lah tuan-tuan, di bidang politik lagi lah. Ni disebut raja ni, orang yang dia kuasa.
Mengampu punya kuat pasal apa? Biar bos tolong payung dia. Kalau di sekolah, masuk sekolah lambat, apa, bos tolong payung. Kita yang di sekolah, kita kena masuk sekolah lambat, kelas tak masuk, kadang seminggu tak nampak muka. Kita tak nampak dia ni pergi mana. Himpunan dalam setahun ada sekali dua je muka dia ada. Oi. Tapi kalau makan dengan bos papan kamjing. Saya ada sahabat saya yang kerja di syarikat perkapalan. Pusing dia, syarikat perkapalan. Pusing bila ada yang ni kaki ampu ni, pening kepala. Kerja malam mengampu kuat. Macam mana nak mengampu? Dia duduk ngadu domba ni apa? Dia cari kesalahan pekerja lain, betul tak? Cari kesalahan kerja lain apa-apa, bagi tahu. Cari kesalahan lain, bagi tahu. Konon dia hero lah di tempat tu. Kononnya hero lah di pejabat tu. Kononnya hero lah di sekolah tu. Kononnya hero lah dia di syarikat tu. Padahal kerja malam. Ini kacau tuan-tuan. Sebab tu saya tengok ada sebahagian negara barat, dia pun letak awal-awal dah syarat di syarikat dia pun, nak kerja di sini jangan mengampu. Betul tak? Hang buat kerja hang. Berapa orang banyak duk mengampu kerja malam. Syarat pertama, jangan hang buat kerja hang, jangan mengampu, buat kerja hang. Setengah bos yang bagus lah, setengah bos yang bagus, bila orang tu mengampu, dia kenal, betul tak kan? Dia mengampu, hang jangan duk mengampu, hang pergi buat kerja hang, betul tak kan? Ni duk main jumpa bos, duk sendiri-sendiri kat bos. Bos dia buat tu lah bos, dia bos ni lah bos. Sampai kan bos dia kata macam ni lah kat bos. Kalau bos yang pandai, hang pergi buat kerja hang, betul tak kan? Aku uruskan dia, hang buat kerja hang. Itu bos yang pandai. Tapi kalau bos yang tak pandai, dia termakan, betul tak kan? Dia termakan. Dia pun betul ke. Bila ada bos tu dah termakan dengan dia punya adu domba, dia buat salah apa, tak apa. Tak apa. Mana boleh tak apa, betul tak kan? Jadi tuan-tuan, itu dia orang yang suka mengadu domba pada orang yang ada kuasa, raja ataupun apa, rajin mengadu domba. Jangan mengadu domba tuan-tuan, pada orang yang berkuasa. Ni kalau bahasa kita mengampu ataupun bahasa ganas lagi tuan-tuan, jilat tuan-tuan. Nanti bahasa ganas lagi lah, duk jilat orang kata. Baik, itu yang ke-8. Habislah tuan-tuan tu, kita syuruk lah tuan-tuan. Akan datanglah kita sambung yang ke-9 tu. Sebab ada huraian sikit lah berkenaan dengan harta benda dan sombong. Takabur ni pun ada huraian ni sikit lah. Jadi kita dah syuruk, cukup sekadar tu. Saya mohon maaf oleh kurangan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua mendapat keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Aku qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum sa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahmudan wa la mathula. Sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.